Allahu Akbar. Masya Allah, kita menanti kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita boleh sharekan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, hari ini hari bekerja. Ada yang masih bekerja, ada yang tidak. InsyaAllah kita mulakan perlahan-lahan, insyaAllah. Kita tunggu kawan-kawan masuk sekejap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم على الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Jadi sebelum saya memulakan pengajian kita pada hari ini, ada satu soalan yang ditanya, beberapa soalan yang ditanya. Salah satunya, apakah amalan? Pernah saya jelaskan di situ, saya kata apabila satu orang tu dia nak selepas dia mati, maka bila dia dibenarkan untuk hidup, dia akan apakah perkara yang mula-mula dilakukan. Sebenarnya bukan selepas dia mati. Mengenai ayat tu ialah apabila hampir seorang tadi nak mati. Itu kena betulkan balik. Kadang-kadang tengah semangat tu kan dia terlupa habis. Jadi saya ulang balik bahawa bukan sebelum dia nak mati, bukan selepas dia mati, sebelum dia nak mati. Jadi apakah amalan yang pertama yang akan dilakukan bila jika diberi peluang satu orang tadi untuk hidup? Apakah amalan yang apakah amalan yang dia nak lakukan? Dalam Al-Quran ada dua ayat. Di sini ada mengatakan sedekah dahulu dan ada mengatakan nak melakukan amalan soleh dahulu. Sebenarnya setelah saya jelaskan sesuatu perkara, apabila bercakap tentang satu perkara tadi, maka perkara itu diutamakan, bukan menafikan perkara yang lain. Isbatu syai' la nafi syai'ul akhar. Dengan kita mensabitkan satu benda, kita tidak menafikan sesuatu benda. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Subhanahu Wa Taala bercakap nak beritahu tentang infak, misalnya surah Taubah tentang infak, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di sini Allah Subhanahu taala nak menerangkan tentang infak. Apabila Allah Subhanahu taala nak beritahu pahala infak, maka Allah Subhanahu taala menyatakan di situ apabila satu orang laula akhartani, jika aku dilewatkan ila ajalin qarib, pada waktu yang dekat yang telah dijanjikan, pertama sekali anak Adam itu akan lakukan fa asaddaqa.
Mana dia akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan dia akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi ayat ini menyatakan sedekah itu lebih didahulukan daripada amalan soleh. Kenapa ayat tadi bergantung kepada siap dia tadi. Bergantungnya siap ayat tadi, jalan hadapan ayat tadi mengatakan tentang sedekah. Wa anfiqu, tentang sedekah. Maka perkara pertama akan dijelaskan di situ, diutamakan di situ ialah tentang sedekah lah. Begitu. Kalau pula tentang amalan soleh, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'uni, dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 tu. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'uni. Apabila satu orang tu hampir nak mati, maka berkatanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia. Kenapa kembalikan aku ke dunia tu? Kembalikanlah aku di dunia ini. Kenapa? La'alli a'malu salihah fima taraktu kalla. La'alli a'malu salihah fima taraktu kalla. Mana di sini supaya apa? La'alli a'malu salih, supaya aku dapat melakukan amalan soleh dan aku tak akan tinggal buat selama-lamanya. Jadi di sini tentang amalan soleh, maka Allah SWT dahulukan amalan soleh. So dia bergantung kepada ayat. Dia bergantung kepada ayat. Siap ayat tadi. Maka apabila menceritakan tentang sedekah, maka Allah dahulukan sedekah. Apabila menceritakan tentang amal, maka Allah dahulukan amalan soleh. Jadi dia bukan utamanya sedekah dahulu dan sebagainya. Itu jawapan yang sebelum ni saya beri kata sedekah itu dahulu. So bila ditengok balik tentang ayat, sebab tu kadang-kadang satu jawapan tu dia tengah semangat tu lain jawapan dia. Dia kena tengok balik. Jadi itu jawapan dia. Wallahu a'lam. So kita akan mulakan hari ini pengajian kita seterusnya di dalam hadis muka surat, iaitu muka surat 229, hadis yang ke-27. Hadis kita fasal awal ni hanya ada tinggal 2 hadis lagi, 27 dan 28. Dan 29, hadis ke-29 atau 28 dalam bracket fasal kedua dah. Iaitu fasal-fasal yang memuatkan hadis lain Bukhari dan Muslim yang telah dikumpulkan oleh pengarang. Pengarang pertama dan pengarang kedua. Pengarang pertama dia tak letak fasal pertama. Pengarang kedua dia letak fasal pertama, fasal kedua dan fasal ketiga tambahan daripada pengarang kedua. Dan pengarang pertama meletakkan faslus sihah, as-sihah, maknanya hadis-hadis sahih, hadis-hadis daripada Bukhari Muslim. Dan kedua faslul hisan, dia namakan hadis hisan. Walaupun dalam riwayat selain daripada Bukhari pun ada riwayat sahih, tapi beliau meletakkan dalam nama faslul hisan. Perkara-perkara yang merupakan asas kepada kejayaan. Apakah perkara-perkara yang penting yang merupakan asas kepada kejayaan? Pada muka surat 229. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Muttafaqun alaih. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi bahawa tiada yang layak disembah selain Allah. So perkataan ilah tu saya tukar, saya tak terjemah Tuhan. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan, saya tukar yang disembah. Ilah tu ialah yang disembah. Aku bersaksi bahawa tiada yang layak disembah, tiada yang layak disembah selain daripada Allah yang Maha Esa, Ahad, Wahdah, yang tiada sekutu baginya, la syarikalah. Dan juga aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu ialah hambanya, abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan rasulnya. Dan aku bersaksi, ada tambahan sedikit, aku bersaksi
bahawa Nabi Isa alaihi salam adalah Nabi Isa alaihi salam juga hamba Allah dan Rasulnya, dan anak lelaki kepada hamba Allah, bukan anak Tuhan, tapi anak lelaki kepada satu orang hamba Allah, wanita amah. Amah tu rajul, gulam tu lelaki. Jadi amatu tu kita panggil dia hamba perempuan, anak seorang hamba wanita, iaitu Isa, iaitu Sayyidina Maryam alaihi salam. Dan kalimah Allah, kalimah Allah, kalimatuhu, kalimah Allah. Kalimah tu kita akan terangkan apa makna kalimah di situ nanti. Dan yang dicampakkan kepada Sayyidina Maryam alaihissalam, dan roh daripadanya, dan roh daripadanya. Dan syurga itu, syurga dan neraka itu benar, hakun, hakun. Telah kita jelaskan perkataan hakun dulu. Mesti kita membenarkannya walaupun bersalahan dengan apa yang kita lihat, apa pengalaman kita, dan apa pengetahuan kita. Bersalahan tu hakun, membenarkannya. Terus kita terjemah situ benar saja. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga walau apapun amal, walaupun apapun amalnya. Walau apa sekali amalnya, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Khair, penerangan. Allah yang Maha Esa pada zat dan sifatnya. Sebagaimana zatnya, begitulah sifatnya. Sebagaimana zatnya, begitulah sifatnya. Zat Allah, zat yang hakiki. Zat Allah ialah zat yang hakiki. Maka sifat Allah juga sifat yang hakiki. Zat Allah qadim, begitulah juga sifatnya qadim. Bagaimana zatnya, begitulah sifatnya. Lafaz kalimah Allah, atau kita panggil dia lafaz Allah. Kalimah Allah, nama bagi zat Allah. Kalimah Allah adalah nama bagi zat Allah. Lafaz Allah tu ialah lafzi Allah huwa ijtima'u sifati kamal. Yajtami'u sifati kamal. Asma'ullah. Lafaz Allah tu ialah bila kita sebut tentang Allah, bila kita sebut tentang Allah, yajtami'u jami'u sifati kamal. Maka terhimpunlah segala sifat kamaliyah yang ada padanya. Sebab tu kan ada perbahasan dia kata lafaz Allah, zikir lafaz Allah ni tak ada makna. Zikir lafaz Allah ni orang ada, pernah orang pernah orang mempertikaikan satu-satu. Dia mempertikaikan, dia kata kalau nak zikir subhanallah, alhamdulillah, lafaz Allah ni tak ada makna pun. Dia dengar daripada guru-guru dia pun kata tak ada makna pun. Jadi tak, sebenarnya kita takrifkan sendiri apa itu lafaz Allah. Lafaz Allah tu yajtami'u, salah satunya ialah yajtami'u jami'u sifatil kamal. Bila kita sebut lafaz Allah, bila kita sebut kalimah Allah, maka terhimpunlah segala ijtimaknya jami'u sifatil kamal. Maka ijtimaknya segala sifat-sifat kesempurnaan. Jadi lafaz Allah itu merupakan satu kalimah. Dan berzikir dengan lafaz Allah itu ialah memberi kesan dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Bukan dia tak ada makna. Jadi saya tak nak bincang panjang lebar lah dalam perkara ni. Banyak dah asatizah yang menjawabnya. Tapi nak bagi tahu, kita bila kita tengok lafaz Allah, kalimah Allah, dia mentakrifkan apa itu makna kalimah Allah, lafaz Allah tadi. Jadi wa yajtami'u jami'u sifatil kamal. Terhimpunnya segala sifat-sifat kesempurnaan. Bila kita sebut Allah, maka datanglah segala sifat-sifat kesempurnaan dia tadi. Kan? Bagaimana zat Allah? Begitulah kita sebut dengan nama zat Allah. Begitu, ataupun dengan sifat Allah. Nabi ialah hamba Allah. Nabi adalah hamba Allah. Dan makam hamba adalah satu kedudukan yang begitu tinggi. Telah kita jelaskan sebelum ini. Setiap zaman ada 3 kumpulan yang besar. Setiap zaman yang datang ada 3 kumpulan yang besar. Yahudi, Nasara dan musyrikin. Selain daripada Islam, iaitu Yahudi, Nasara dan musyrikin. Pegangan-pegangan mereka ni perlu kita tolak, perlu kita rak, perlu kita buang, dan perlu kita hakis dalam i'tiqad kita. Jadi 3 kumpulan yang besar ni, untuk menolak ketiga-tiga firqah ni, 3 golongan ini, ialah menjadi satu kewajipan ke atas kita untuk kita tolak dia.
Dari sudut akidahnya kita tolak, daripada sudut perbuatannya dan sebagainya adalah penting. Sebab untuk berikan kita, untuk bebaskan kita daripada pegangan-pegangan mereka atau i'tiqad mereka. Untuk menolak ketiga-tiga firqah ini adalah suatu kewajipan ke atas kita, dan juga mengingkari perkara yang mempunyai persamaan pada mereka. Dan untuk kita nak ingkar, mungkin kita ada persamaan dengan mereka dari satu sudut, tetapi bukanlah persamaan itu kita sama dari sudut akidah. Tidak. Mungkin kita percaya kepada Nabi Isa AS, tapi kita kita beriman bahawa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak mengatakan sebagaimana Nasara, orang-orang Nasara mengatakan Isa ibnullah. So, walaupun kita ada persamaan, dari sudut persamaan, tapi kita juga mengingkari perkara yang mempunyai persamaan dengan mereka. Orang tengok satu sudut, dia pun percaya kat Nabi Isa. So, kepercayaan kita pada Nabi Isa tak sama dengan kepercayaan orang Yahudi, orang Kristian kepada Nabi Isa. Jadi untuk menolak dan mengingkarinya adalah satu kewajipan. Untuk membebaskan diri kita daripada kumpulan yang sesat adalah sangat penting. Kita tak boleh bersekongkol. Dia kata agama ni sama. Wahdatul Adyan telah kita jelaskan. Agama ni bukan Wahdatul Adyan. Agama ni sama saja, mengajak kepada kebaikan, semua dapat pahala. Tak, itu tidak. Untuk kita mesti membebaskan kita daripada kumpulan yang sesat ini. Kita menjelaskan kita adalah kumpulan yang hak dan kita perlu membebaskannya. Kan? La ilaha illallah. Dalam hadis tadi mengatakan la ilaha illallah wahdah. Persaksian ini, apa maksud daripada perkataan la ilaha illallah ni? Nak membebaskan kita dari persaksian ini, membebaskan kita daripada golongan musyrik. Bila kita sebut la ilaha illallah, mereka tu percaya juga pada Allah, tapi mereka jadikan ilah-ilah tadi, patung-patung, 360 patung berhala sebagai perantaraan untuk mendapat sesuatu, nak minta dengan Allah. Tak, wahdah. Iaitu orang-orang musyrik, dia mensyarikatkan Allah dengan banyaknya Tuhan, banyaknya alihah, banyaknya ilah, banyaknya alihah, banyaknya Tuhan-Tuhan. Kita kata la ilaha illallah. Sebab tu jamak bagi ilah alihah, jamak bagi ilah alihah. Tapi lafaz Allah tu lafaz mufrad yang tak ada jamak. Khair. Jadi penyaksian ini untuk membebaskan kita daripada golongan musyrik. Musyrik ialah mereka menyekutukan Allah. Mereka menyekutukan Allah. Jadi kita kata tak, Allah tu wahdah, esa. Allah tu esa, qadim, esa, dan tak berhajat pada siapa. Dan sebelum ni kita dah jelaskan. Dan Nabi Isa ialah hamba dan Rasulnya, dan sifat-sifat yang dinyatakan selepas itu. Bagaimana pula kita untuk membebaskan diri kita daripada orang-orang Kristian tadi? La ilaha illallah wahdah ni untuk membebaskan kita daripada mereka yang musyrik. 3 golongan besar ni lah, selain daripada Islam, Yahudi, Nasara dan musyrikin. Jadi tentang Nasara pula, kita kata Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Kita percaya kepada Nabi Isa, kita beriman bahawa Nabi Isa itu ialah Rasul Allah dan dia adalah hamba Allah, bukannya anak Allah. Dan sifat-sifat yang dinyatakan, sifat-sifat yang dinyatakan sebagai penolakan kepada Yahudi dan Kristian. Sifat-sifat ni juga nak menolak kepercayaan mereka. Kenapa orang Yahudi tidak mengaku Nabi Isa AS sebagai Rasul? Jadi kita kata tak, kita tolak juga pendapat Yahudi. Kita kata Yahudi tidak menerima, orang-orang Yahudi dia tidak menerima Nabi Isa sebagai Rasul. Dia tidak menerima. Kita kata tak, kita menerima Nabi Isa sebagai Rasul walaupun orang Yahudi tidak menerima. Jadi sebab itu kita kata Muhammad abduhu wa rasuluh. Kita menolak pendapat Yahudi. Yahudi tidak mengaku Nabi Isa AS sebagai Rasul. Jadi di sini ada penyaksian bahawa Nabi Isa itu ialah Rasulullah, Rasul Allah. Orang Kristian mendakwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Maka di sini disangkalkan bahawa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi baginda tu ibnu amatillah, anak kepada seorang hamba wanita. Itu anak kepada Maryam.
Dan apa makna sifat-sifat yang dikeluarkan lepas kita syahadah dan kita beritahu tentang Nabi Isa AS, dan kita beritahu juga tentang sifat-sifat Nabi Isa AS dan Rasulnya, dan sifat-sifat yang dinyatakan. Pertama ialah kalimah Allah. Nabi Isa ni juga kalimah Allah. Apa makna kalimah Allah di sini? Salah satu makna kalimah Allah, kudrat Allah. Kalimatullah iaitu kudrat Allah. Jadi maknanya kudrat Allah kerana Allah ingin menzahirkan kudratnya. Di sini Allah nak tunjukkan kudrat dia. Sunnatullah, betul. Sunnatullah tu peraturan yang Allah atur di atas muka alam ini. Untuk dapat seorang anak, untuk dilahirkan seorang anak itu dilahirkan, maka perantaraannya ibu dan bapa. Tetapi Allah nak menunjuk dia berkuasa, dengan kudratnya Allah lahirkan baginda Isa alaihissalam tanpa pengantaraan bapa. Kudrat juga memberi makna hujjatullah. Maksudnya Allah boleh lahirkan walaupun tak ada bapa. Allah boleh campakkan roh, dan Allah boleh campakkan benih tadi dan roh tadi ke dalam perut Maryam, dan lahirlah baginda Isa alaihissalam. Dan kalimah Allah tu juga memberi makna hujjatullah, hujjah Allah. Begitu. Kalimah Allah juga, satu lagi makna kalimah Allah juga, makna dia hukum. Allah telah menghukumkan perintahnya untuk ditiupkan ke dalam jasad Maryam sehingga baginda Maryam alaihissalam mengandung. Dan juga Allah SWT, Nabi SAW memberitahu juga bahawa Nabi Isa alaihi itu roh minhu, roh daripadanya. Kalau kita terjemah lafzi macam itulah, roh daripadanya. Bukan bermaksud roh Allah minhullah, tak, bukan daripada roh Allah. Roh minhu bukan daripada roh Allah. Nisbah ini kita panggil dia nastashrifi. Misalnya kita kata Baitullah, takkan rumah Allah. Tempat Allah duduk situ ke? Allah duduk istiwa situ ke? Rumah Allah, Kaabah tu kita panggil Baitullah. So kita Rohullah. Bila katakan Isa AS tu Rohullah, Isa AS Rohullah, dia nisbah ini kita panggil dia mudhaf ilaih ini, nisbah ini kita panggil dia nisbah tashrifiyah. Tashrifiyah untuk menunjukkan kemuliaan. Tashrifiyah untuk nak menunjukkan tashrif. Tashrifi untuk menunjukkan kemuliaan. Rumah yang mulia. Inna awwala baitin wudi'a linnas bi Bakkah mubarakan. Inna awwala baitin, mula-mula rumah yang Allah letak atas muka alam ini, wudi'a linnas, inna awwala baitin wudi'a linnas bi Bakkah. Bi Bakkah, Bakkah tu maksudnya Mekah. Jadi nak menunjukkan kemuliaan rumah itu, tempat kita pergi untuk menunaikan fardu haji di sana. Jadi Ruhullah bukan maksudnya Ruh Allah, tidak. Nisbah ni ialah nisbah tashrifi sebagai nama, sebagaimana nisbah Baitullah. Nisbah ini ialah kita panggil dia nisbah tashrifi kerana seperti kita mengatakan Baitullah bukan bermakna rumah kediaman Allah yang Allah tinggal di situ. Maha suci Allah daripada berjisim dan berhajat kepada tempat. Ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Allah tak berhajat pada, Allah tu tidak bersifat mujassamah. Kita tak boleh jisimkan dia, salah, itu syirik, dan Allah tu tak bertempat. Itu pahaman akidah Asy'ariyah dan Maturidi. Nisbah ini kita panggil dia tashrifiyah. Boleh juga bermaksud ruh minhu tu juga anugerah Allah. Roh minhu, anugerah Allah. Apa maksud anugerah Allah? Salah satu mukjizat baginda Isa AS, boleh hidup orang mati. Allah Ta'ala boleh hidupkan orang yang mati. Allah boleh buat hidup orang mati. Ajib. Allah boleh hidupkan orang mati. Satu ketika, satu perbahasan di antara ulama-ulama India semasa zaman pemerintahan, saya ni banyak cerita ulama-ulama India, ulama-ulama Pakistan, India. Saya tak cerita banyak ulama Arab sebab saya belajar di benua India. Saya belajar di benua India. So banyaklah cerita-cerita ulama itu, tidak menafikan ulama-ulama masya-Allah ala ra'si wal ain. Ulama-ulama daripada Syam, ulama-ulama daripada Mekah, Madinah, ulama-ulama yang terdahulu. Kita tak menafikannya. Tapi oleh kerana kita ada wasitah perhubungan kita dan kita mendapat ilmu di situ. Jadi
setiap orang tu dia mesti kenang lah mana tempat yang dihasilkan ilmu tersebut. Jadi tuan-tuan tengok, ustaz tu selalu cerita ulama India je, tak ada ulama lain ke? Tak, sebab kita berhubung kait dengan mereka. Jadi satu pengasas ulama Deoband ni ialah Maulana Qasim Ninatwi rahmatullah alaih. Maulana Qasim Ninatwi dia adalah orang yang mula-mula mengasas madrasah Deoband, Darul Ulum Deoband. Jadi zaman pemerintah dia, untuk masa tu zaman pemerintahan Inggeris lah. Inggeris telah masuk ke India. Jadi orang Inggeris, padri Inggeris mengatakan Isa tu rohullah. Isa rohullah. Rohullah. Jadi 3 soalan. Satu soalan saya terlupa. Isa tu rohullah. Jadi Muhammad itu apa? Muhammad itu apa? Rohullah. Apa roh? Maksudnya kerohanian yang begitu tinggi. Nabi Isa AS rohullah, dia kata. Mana Qasim pun kata pada padri, kau tengok kat pokok tu. Ya, dia pun tengok kat pokok. Kau tengok kat pada daun tu ada apa? Dia pun tengok kat daun tu. Kau lihat perhati betul-betul pada daun tu ada apa? Di daun tu ditulisnya kalimah Qasim, Qasim, Qasim. Kerohanian Qasim. Maulana Qasim Ninatwi itu kerohanian dia habis pada helaian daun. Qasim. Ini cerita-cerita sufi lah. Ada orang tak percaya cerita ni, tak apa, tak kisah. Jadi sufi dia, kesufian dia tu, kerohanian dia tu setiap pada helaian daun. Dia kata, tengok aku sebagai umat Rasulullah, kerohanian aku begitu tinggi. Bagaimanalah ketinggian kerohanian Nabi ku sallallahu alaihi wasallam. Kalau maka orang Kristian tak puas hati. Dia tak puas hati. Jadi apabila dia tak puas hati, dia kata Isa alaihissalam, kemuliaan dia rohullah. Apa maksudnya? Salah satunya boleh hidupkan orang mati. Mana Nabi Muhammad boleh hidup orang mati? Dakwa kamu. Maka Maulana Qasim kata, aku sebagai umat Rasulullah yang 1400 tahun selepas dia pun boleh hidup orang mati. Bagaimana dengan Nabi-ku? Nabi tak tunjuk aja anak murid dia ni 1400 tahun selepas tu pun boleh hidupkan orang mati. Terlepas cakap boleh hidupkan orang mati. Kalau begitu boleh. Dia kata, kamu boleh hidupkan orang mati? Boleh. Kita buat mubahalah. Kita letak satu padang, kita tentakkan tarikh, saya panggil mubahalah, kita tentakkan tarikh. Lepas tu kau bawa mayat dan aku akan doa bila mayat tu hidup. Terlepas pandang, siapa boleh hidup orang mati? Kecuali mukjizat Nabi Isa AS yang Allah bagi kepada baginda. Itu pun mukjizat juz'i saja. Fadilat, kelebihan dari sudut juzud yang ada kepada Nabi Isa AS. Salah satu daripada mukjizatnya hidup orang mati. Dia kata, tak, aku boleh hidup orang mati. Ya Allah, terlepas cakap. Jadi sebab tu kadang-kadang jangan terlepas cakap tau. Susah nak buktikan apa yang kita terlepas cakap tadi. Jadi dia kata, okey, kita tetapkan tarikh, saya boleh hidupkan orang mati. Tapi ada syarat lah. Apa syaratnya? Maulana Qasim kata, jika aku dapat hidupkan orang mati, kamu kena masuk Islam. Dan jika aku tak boleh hidup orang mati, aku masuk Kristian. Berat tu syarat tu. Siapa boleh hidup orang mati? Hanya Allah saja yang boleh hidupkan orang mati. Bagi habis, insyaAllah saya habiskan. Saya takkan tak habiskan cerita ni. Kadang-kadang orang tu kan saya tak habis cerita dia, feras lah. Kadang-kadang saya dalam ceramah apa-apa, saya terlupa, saya bawa cerita-cerita lain. So cerita asal tak habis. Dia kata, ustaz, putus steam, tak habis cerita. Okey, cerita ni saya akan habiskan. Lepas tu ditetapkan satu tarikh, maka akan berlakunya mubahalah. Dan di situ nak panggil orang Kristian, padri dia dengan orang Islam, nak hidupkan orang mati. Lepas tu Maulana Qasim kata, ya Allah, aku ni mana boleh hidup orang mati? Maka perlulah mendapat bantuan. Kerohanian ni kita perlu ada bantuan. Untuk baik ni kita kena cari bantuan.
ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita ta'awanu, kita ni ta'awun, bantu membantu ke atas takwa. Ta'awanu 'alal birri, untuk kebaikan dan takwa. Jangan kita membantu atas wala ta'awanu 'alal ism wal udwan. Jadi atas dosa dan permusuhan. Atas dosa dan permusuhan. Jadi macam mana? Maka Maulana Qasim kata, alah, macam mana nak hidup orang mati ni? Mana boleh hidup orang mati? Maka pergilah pergilah meminta bantuan. Lepas tu dia pun pergi dia pergi dalam nak minta bantuan dengan satu orang syekh. Syekh itu ialah Syekh Ismail Syahid rahmatullah alaih. Tuan-tuan dah dengar cerita kan Syekh Ismail Syahid rahmatullah alaih, yang mana dia melatih tentera dia boleh berenang melintang arus sejauh 40 km. Itu latihan ketenteraan yang dibuat oleh Syekh Ismail Syahid. Walaupun ketakwaan dia begitu tinggi, dinamakan Syekh Ismail Syahid sebab beliau telah disyahidkan disebabkan oleh tali barut, dan beliau meninggal di Balakot, Pakistan. Atas dasar tali barut ni bahaya ni. Sebab tu kita kata tali barut ni seperti membunuh orang Islam. Hukum dia macam membunuh orang Islam. Sebab dia yang buat macam ni, sehingga syahidnya Syekh Ismail Syahid rahmatullah alaih. Okey, maka dia pun pergi. Masa tu Syekh Ismail Syahid sedang mengajar dalam majlis dia. Tapi bukan mengajar dalam FB lah. Mengajar dalam majlis dia. Selepas selesai, maka habis anak murid bersurai lah, berpisah gitu. Maka dia pun tunggu. Maka Syekh Ismail Syahid kata, tujuan apa datang Syekh ke majlis hama yang hina ini? Dia kata, tersilap cakap, mari nak minta bantuan. Dia sama-sama Syekh, dia faham dah, aku ni tersilap cakap, terlebih cakap dan tersilap cakap, dan mari ni nak minta bantuan lah. Dia kata, apa hajatnya? Dia kata, orang Kristian dakwa Isa AS boleh hidupkan orang mati. Bagaimana dengan Muhammad SAW? Maka daku berkata, bukan dengan Muhammad je, aku sendiri boleh hidupkan. Saya boleh hidupkan orang mati, dan tarikh telah ditetapkan untuk hidupkan orang mati. Mari ni nak minta bantuan lah. Mari ni nak minta bantuan lah, dia kata. Mana boleh hidup orang mati? Kata Syekh Ismail Syahid sama dia. Okey, insyaAllah kita buat. Dia kata, dia pun tanya apa? Kau nak betul-betul hidup orang mati ke? Nak hidup orang mati ke? Dia tanya Maulana Qasim. Nak hidupkan sungguh ke orang mati? Maulana Qasim kata, hidup ke tak hidup ke, kes ni kena menang. Kalau tak boleh hidup pun tak apa, asalkan menang kes ni. Dia kata nak hidup kan? Boleh, nak hidup kan? Dia kata apa masalah ya? Nak menang pun tak apa, nak menang kes pun tak apa, nak memenangi kes pun tak apa. Okey, dia kata kau ikut aku. Orang-orang Inggeris ni, bila dia dah buat perjanjian, dia dah berjanji, dah tarikh untuk hidupkan orang mati ni, maka dia ada spy-spy dia. Dia ada SB dia. Selalu pergi tengok. Dia kata, kau tengok Maulana Qasim tu buat apa. Nanti dia dapat hidupkan orang mati. Habis aku kena masuk Islam lah. Kau pergi cek apa yang dia buat. Jadi dia selalu diintip lah. Maulana Qasim ni selalu diintip lah oleh orang-orang Inggeris. Dan pergi jumpa dengan Maulana apa dia? Maulana Syekh Ismail Syahid rahmatullah alaih. Maka dia kata, kau ikut aku. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi satu kelebihan, iaitu kepada Syekh Ismail Syahid, iaitu tentang ilmu hudi. Hadaya hudi. Ilmu hudi ni ilmu yang mana dipanggil, kalau kita dalam mak saleh panggil Beastmasters. Maknanya dia boleh menguasai binatang. Ilmu hudi ni. Dan ilmu hudi ni dia anugerah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan ilmu hudi ni ada pada satu orang sahabat, yang mana Allah bagi pada satu orang sahabat yang nama dia Anjashah.
Apabila Nabi kat cerita ni dia kena ada kesinambungan dengan cerita ni, baru dia nampak join cerita tu. Begitu. Jadi tentang ilmu hudi dulu. Sebelum cerita ilmu hudi, kena bawa pula sahabat yang mana tahu tentang ilmu hudi, yang alur gerahkan kepada mereka tentang ilmu hudi ni. Beastmasters ni, dengan suara dia tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang sahabat nama dia Anjashah, Sayyidina Anjashah radhiyallahu anhu. Bila dalam safar, bila dalam perjalanan yang jauh, unta-unta ni letih tahu tak, berjalan tak tahan jauh, jadi mereka jadi malas, unta-unta ni jadi letih, tak semangat. Maka untuk menyemangatkan unta-unta ni, Nabi panggil Anjashah. Anjashah akan keluarkan satu alunan daripada mulutnya, menyebabkan unta tu semangat. Unta tu semangat. Boleh jalan. Allah. Bila Nabi panggil Anjashah pun keluarkan suara, bunyikan tun lagu, tun alunan. Maka unta semangat. Jadi unta semangat. Yang duduk atas unta tu azwajah mutahharat, isteri Nabi SAW. Nabi akan bawa dia dalam safar. Jadi Nabi akan bawa giliran siapa yang bermusafir dengan Nabi. Jadi dia duduk atas kejawa tu, tempat macam atas unta tu ditutup. Maka Nabi kata, ya Anjashah, la taksir qawarir. Hai Anjashah, jangan kau pecahkan kaca-kaca tu. Wanita ni sifat dia lembut, tahu tak? Nabi ibaratkan wanita ni seperti kaca. Perhiasan kaca mahal, tapi kena jagalah jangan sampai pecah. Wanita ni dia hebat, dia kaca. Masya Allah, salah satu permata. Dan dia kaca-kaca. Nampak kan kaca-kaca, bangunan kaca, hebat, tapi mudah pecah. Gitu. Nabi kata, ya Anjashah, la taksir qawarir. Jangan kau pecahkan kaca-kaca ni. Sebab bila unta berjalan dengan semangat, kuat, maka dia menggerakkan bahagian atas tu, pelana di atas tu, macam pelana tempat tutup tu semua. Maka kesianlah orang wanita kan, kalau kita naik kereta yang berat sana berat sini, sakit badan kan. Kita naik bukit sana, turun bukit sana, jalan sana, kita lepas turun kereta tu, alah sakit badannya lah. Jadi sebab tu orang beli kereta mahal, dia naik sikit pun dia tak sakit badan. Semua jalan 400 km, 500 km, relax, tenang je. Kalau naik kancil sungguh lagi tak jadi. Jadi semangat. Jadi ilmu ni Allah SWT bagi. Begitu juga kepada satu orang Raja Shah Jahan, Raja Aurangzeb rahmatullah alaih. Aurangzeb rahmatullah alaih ni, bila nak pergi memburu, dia bawa ni orang-orang ilmu hudi ni. Dia orang bawa ilmu hudi ni. Jadi bila dia nak memburu kijang, kata Syekh Musa Rohani Bazir selalu cerita pada kami, cerita tentang cerita Aurangzeb rahmatullah alaih ni. Aurangzeb ni dia bawa orang-orang hudi. Jadi dia tak payah bawa senapan panah-panah. Dia bawa orang-orang hudi ni. Orang-orang hudi ni masuk hutan, dia akan bunyikan suara. Semua binatang-binatang tadi, kijang, rusa, dia jadi macam mabuk tu. Kena lagu tu kan, kita khayal. Bila khayal tu, senang nak tangkap binatang-binatang tadi. Untung orang ada ilmu hudi ni. Begitu. Maulana Qasim, balik pada Maulana Qasim rahmatullah alaih. Maulana Qasim rahmatullah alaih ni, dia ada ilmu hudi. Jadi dia bawa Maulana Qasim. Syekh Ismail Syahid ni dia ada ilmu hudi, dia pun bawa Maulana Qasim. Sama masuk. Orang pengintip ni tengok, dia panggil binatang yang begitu liar dalam hutan, dia panggil dengan suara tu, binatang tu jinak. Jadi orang Kristian ni nampak, dia kata, sekarang dia pergi report kat padri dia. Dia kata sekarang Qasim tu dia bukan seorang, dia dua. Dan kami tengok di hutan, binatang buas ke, binatang apa jadi jinak dengan mereka. Alah, kalau nak hidup orang, setakat nak hidup orang mati tak jadi masalah lagi mereka. Ada risaulah mereka. Maka tibalah sehari sebelum tiba, dah hampir dah hampir hari sudah nak hampir lah. Jadi sehari sebelum berlakunya
hari yang ditetapkan, maka Padri tak ada lagi. Jadi kes tu menang lah. Tak boleh hidup orang mati lah. Tak hidup juga orang mati. Sebab tu Maulana Qasim kata, kes ni kita nak Maulana Syekh Ismail Syahid kata, kita nak menang ke kita nak hidup betul. Dia kata kita menang kes saja jadi je lah. So menang kes saja lah, tak hidup orang mati je lah. Okey, hai selesai. Iaitu tentang roh tadi. Nisbah itu ialah nisbah roh. Roh. Jadi ini bermaksud anugerah Allah. Boleh juga bermaksud anugerah Allah. Roh tadi anugerah Allah. Nabi Isa ialah salah satu mukjizatnya, ialah boleh menghidupkan orang yang mati. Barang siapa yang bersaksi dengan semua ini, maka dia telah memasukkannya, dia akan memasuki syurga. Semua orang Islam yang tinggal, semua orang Islam yang meninggal dengan Islam, insya-Allah mereka akan memasuki syurga. Dan kita orang Islam akan membawa seramai umat yang boleh untuk memasuki syurga. Itulah keinginan Nabi. Nak bawa semua umat Nabi untuk masuk syurga. Nak dakwah mereka, nak sampaikan kalimah iman pada mereka, nak bawa semua orang ke syurga Allah SWT. Akan membawa seramai-ramainya yang boleh untuk memasuki syurga. Kerana inilah maksud dakwah Nabi. Inilah maksud dakwah yang diinginkan oleh Maulana Ilyas, pengasas dakwah tabligh. Siapa Maulana Ilyas? Syekh Ilyas, orang tanya dia, untuk apa kamu buat dakwah ni? Nak pangkat, nak derajat, nak sanyungkan? Dia jawab satu saja. Ihya'u jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihya, nak hidupkan jami' ke semua ma ja'a bihin Nabi, apa yang telah Nabi tinggalkan. Apa yang telah Nabi tinggalkan. Sebab apa? Pada masa Syekh Ilyas rahmatullah alaih melakukan usaha dakwah 100 tahun yang lepas, 1 tahun dah, iaitu 100 tahun yang lepas, bila Syekh Ilyas melakukan usaha dakwah 1918, ni 1920 dah 102 tahun dah dalam Masihi lah. Dalam Masihi 102 tahun dah dia buat. 1918 buat dakwah, ni 2020 dah. Jadi satu ulama besar daripada India, iaitu Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alaih. Maulana Ashraf Ali Thanwi, dia kata apa Syekh Ilyas? Sebab ulama-ulama telah putus asa dengan umat dan masyarakat. Macam mana lagi nak jumpa umat dan masyarakat? Macam mana nak selamatkan umat ni, masyarakat? Jadi ulama telah rasa macam kecewa dah. Umat ni tak boleh nak baiki dah. Dah sesat dah. Dah begitu teruk dah. Islam tak ada apa lagi, tinggal nama je. Nama pun dah tukar kepada nama Hindu dah. Cuma tinggal beberapa amalan saja yang menunjukkan keislaman mereka. Untuk menunjukkan keislaman mereka. Jadi dah terputus asa dah. Jadi bila Maulana Ilyas buat dakwah, mulakan dakwah, Maulana Ashraf Ali Thanwi sezaman dengan dia, telah hantar pelajar-pelajar madrasah. Dia kata, kamu pergi tengok, kamu pergi selidik apa yang Syekh Ilyas buat. Dia kata Syekh Ilyas dia pergi satu kampung, dia ajak orang ke masjid. Setiap kampung dia ajak ke masjid 10. Jemaah-jemaah dia keluarkan satu-satu hari itu beberapa buah masjid. Selepas sampai masjid, dia kumpul orang, dia bagi bayar, dia tashkil. Lepas tu dia pindah masjid lain. Itu pada peringkat awal dalam dakwah. Kita sekarang duduk macam mana nak hidupkan masjid, amalan masjid dan sebagainya. InsyaAllah bila masjid dibuka nanti kita akan hidup, dan kita azam untuk hidupkan masjid sungguh-sungguh. Untuk jadikan imaratul masjid, nak makmurkan masjid, nak hidupkan masjid dengan amalan masjid Nabawi, dakwah, ta'lim, ta'allum, ibadat dan khidmat. Begitu amalan-amalan yang telah hidup di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia tengok, bila anak murid dia tengok Syekh Ilyas ni, dia pergi ajak orang, jemaah Syekh Ilyas ni ajak orang pergi masjid. Tak ramai orang pergi masjid. Dia kata ada harapan lah, ada orang pergi masjid. Maka bagi sampai kepada Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alaih. Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alaih ni kata apa tahu? Ilyas ni Yasko ase badal dia. Maulana Ilyas ni Yasko, harapan kami dah putus dah. Yasko ase badal dia, tetapi telah mengembalikan kembali harapan kami yang putus pada masyarakat, yang mana masyarakat tak boleh baiki, tapi ada jalan untuk membaiki. Ilyas ni Yasko
ko ase badal dia. Apabila Syekh Maulana Ashraf Ali Thanwi, dia Tanah Bawan, dia tinggal di India, Tanah Bawan, Jalalabad, Saharanpur dan Deoband. Itu kawasan 4 di UP India. Dan di masa di Tanah Bawan, sebab tu kita panggil Maulana Ashraf Ali Thanwi. Thanwi dia daripada bandar Tanah Bawan. Di situ masa dia meninggal, dia telah tulis kat kubur dia, Ilyas ni yasku ase badal dia. Tuan guru kami Syekh Jamshid rahimahullah, Maulana Jamshid rahmatullah alaih, guru saya di Raywin, dan saya berkhidmat dengan dia 4 tahun. Saya berkhidmat semua sekali, saya uruskan segala persiapan beliau, makan, minum dia, saya masak semua. Saya sambil belajar, saya uruskan semua. Saya dibenarkan khidmat, orang foreigner yang dibenarkan khidmat, alhamdulillah atas tujuan tu. Syekh nak beritahu, Syekh Jamshid ni adalah anak angkat kepada Maulana Ashraf Ali Thanwi. Sebab hubungan kami ni dekat lah. Maulana Ashraf Ali Thanwi tu orang yang sezaman dengan Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Dan Maulana Jamshid ni, dia anak angkat kepada Syekh Ashraf Ali Thanwi dan tinggal di rumah Maulana Ashraf Ali Thanwi dan mendapat tarbiyah kerohanian daripada Syekh Maulana Ashraf Ali Thanwi. Cuma beliau tidak dapat khalifah zikir daripada Syekh Thanwi rahmatullah alaih. Sebab masa tu dia kecil lagi, Maulana Ashraf Thanwi tak akan bagi orang jadi khalifah sebelum umur 40 tahun, kecuali kepada Maulana Abrahul Haq yang telah meninggal di Hardoi. Dia bagi sewaktu usia 18 tahun ke 20 tahun. Hak lain semua dia tak bagi kecuali umur 40 tahun ke atas. Jadi nak bagi tahu, Syekh Maulana Ashraf Ali Thanwi ni dekat dengan Maulana Jamshid. Maulana Jamshid ni anak angkat kepada Syekh Maulana Ashraf Ali Thanwi. So Maulana Syekh Jamshid ni selalu cerita tentang Maulana anak Ashraf Ali Thanwi lah. Dan Maulana Ashraf Ali Thanwi ni sezaman dengan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Allahu akbar. Okey, kita pergi kepada hadis seterusnya. Hadis yang ke-28, braket 27, hadis fasal pertama dan dah habis. Hadis terakhir dalam fasal pertama. Dosa-dosa yang terdahulu akan terampun dengan memeluk Islam. Wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminaka fali ubayyuka fabasata yaminahu faqabastu yadi فقال ما لك يا عمرو قلت عرضت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحجرة تهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم والحديثان مرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى أنا أغني الشركاء عن الشرك والآخر الكبرياء الرداء سنذكرهما في باب الرياء والكبر إن شاء الله تعالى. Muka surat 2331. Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As, saya tak kata Amru kan? Amr. Siapa tak tulis A itu pada Amr. Amr. Nak beritahu Amr. Sayyidina Amr, bukan Amru. Saya dah jelaskan, apabila ain mim ra waw kita sebut dia Amr. Nah, tapi kerana apa baca Amru an Amr ibn al-As. Amr ibn As. Bila kita wasalkan dia, kita kena baca begitu. Qala al-Amr ibn As. Tapi dia bukan sebut Amr. Dia adalah Amr. Ain mim ra Umar, ain mim ra waw, bukan Amru Amr. Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu lah. Abdullah bin Amr tu anak dia sahabat. Jadi Amr bin As ni radhiyallahu anhu saja. Berkata, aku telah pergi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, dan lalu aku pun berkata kepada Nabi, hulurkan tangan kanan tuan supaya saya berbai'ah. Perkataan bai'ah pada peringkat awal kita memberi makna Islam. So saya bracket ni mula-mula perkataan bai'ah tadi, walaupun dia dah ditukar dengan makna khusus daripada makna umum, tapi dalam bai'ah di sini ialah untuk masuk Islam. Fali ubayyi'uka. Jadi berbai'ah di situ. Maka
supaya saya boleh berbai'ah, iaitu saya masuk Islam di tangan tuan. Hulurkan, dia suruh Nabi hulurkan tangan kanan dia nak ulur tangan kanan, dia nak bai'ah, dia nak mengucap syahadah ni. Lalu baginda menghulurkan tangan kanan baginda. Tetapi bila Nabi hulur tangan, dia pun telah tarik balik tangan dia. Dia dah hulur tangan, dia suruh Nabi hulur tangan. Bila Nabi hulur tangan, dia tarik balik tangan dia. Apa pula ni? Main-main kau? Lalu baginda menghulurkan tangan baginda, tetapi saya telah menarik tangan saya. Baginda bertanya, mengapa wahai Ammar? Saya menjawab, saya ingin meletakkan syarat. Tetapi boleh nak bai'ah, nak masuk Islam, tapi ada syarat lah. Apa syaratnya? Saya berkata, saya ingin supaya semua dosa saya diampunkan. Saya ni banyak kesalahan, saya ni syirik sebelum ni, saya banyak salah. Kalau saya masuk Islam, syarat dia Islam ni boleh ampun tak dosa saya? Kalau masuk Islam saja tak boleh ampun, susah pula dia kata. Boleh ampunkah dosa saya? Saya mahu semua dosa saya diampunkan. Baginda SAW sabda, Ammar, wahai Ammar, tidakkah kamu tahu bahawa Islam menghapuskan semua dosa yang dilakukan semasa kafir? Semasa dia kafir, dia masuk Islam, semua dosa dia bersih. Dan hijrah juga. Dan bila satu orang tu dah Islam dan dia berhijrah juga, ke semua dosa sebelumnya dosa sebelumnya dihapuskan. Begitu juga haji juga menghapuskan semua dosa sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pengarang Mishkat mengatakan, di dalam bab ni pengarang Mishkat telah menulis bahawa dia telah di antara salah satu daripada keinginan pengarang kedua, iaitu Allamah Tibris. Dalam pengarang pertama adalah Allamah Baghawi. Allamah Baghawi, dia telah membawa hadis tanpa sanad, dan Allamah Tibris membawa hadis tanpa sanad. Dan salah satu yang nak dibuat oleh Allamah Tibris di sini, dia tidak akan mengulangi hadis berulang. Dia tak akan mengulangi hadis. Kalau 6,000 hadis kita baca dalam Mishkat, hadis dia tak ada berulang hadis yang sama. Jadi Allamah Tibris, Allamah Baghawi, pengarang pertama, kita panggil pengarang pertama, pengarang kedua lah. Dan tuan-tuan tak tahu mana Baghawi, mana Tibris pula. Pengarang pertama kitab Masabih tadi. Pengarang pertama dia bawa hadis ada banyak berulang. Jadi bila sampai hadis berulang, maka pengarang kedua dia nak pilih satu saja. Dalam hadis berulang ni banyak dalam berbagai-bagai bab lah. Macam Imam Bukhari rahmatullah alaih, innamal a'malu binniyat, dia bawa dalam 11 riwayat, 11 tempat dalam innamal a'malu binniyat ni. Dia ulangkan 11 kali hadis tadi. Sebab tu tanpa ulangan, hanya hadis yang ada dalam Bukhari 4,000 saja daripada 7,275. Begitu. Jadi dia kena sesuai lah. Adakah hadis yang dibawa oleh pengarang pertama perlu dikekalkan di sini atau dikekalkan di tempat lain supaya hadis itu tidak berulang. Jadi kalau dia 3 kali diriwayat, kalau 2 kali dia ulang, maka Allamah pengarang kedua hanya nak membawa dalam satu tempat saja. Tempat kedua tak nak dibawa, tapi tempat mana yang nak dibawa tu mengikut kesesuaian dalam penelitian beliau. Begitu. Jadi di sini beliau mengatakan, pengarang Mishkat, iaitu pengarang kedua, mengatakan bahawa 2 hadis lagi yang diriwayatkan oleh Sayyidina, yang rawinya ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana yang Allah berfirman, hadis kursi, aku tidak berhajat kepada sekutu-sekutu yang lain. Dan hadis yang kedua, takabur itu ialah ridaku, iaitu selendangku. Hadis ini dinyatakan oleh Sahibul Masabih, pengarang pertama di sini. Dia bawa hadis ini di sini, akan tetapi diubah ke tempat yang lain supaya yang diubah, dia tak nak bawa hadis ini, diubah ke tempat lain supaya dinyatakan seperti yang dinyatakan oleh Sahibul Mishkat pengarang. Dia ubah ataupun dia kekalkan di tempat lain. Kelak kami akan menyatakan hadis tersebut yang dibawa oleh pengarang pertama ni, kami akan bawa dia pada babur riya. Babur riya, dalam bab riya tu hadis duduk situ, hadis ni ada duduk situ. Sebab hadis ni mungkin dah ada di sini dan dia ada di situ, maka hadis ni dikekalkan di situ dan di sini tak dibawa. Dan hadis kibir, dan hadis babur riya dan kibir, insya-Allah taala kedua-dua hadis ini lebih sesuai disebut di sana. Dalam bab riya, hadis ini rida Allah, selendang Allah. Okey, penerangan.
Siapa itu Ammar bin Wa'il? Ammar bin As bin Wa'il bin Hisham bin Su'aid bin Saham bin Abu Abdullah Ash-Shahmi. Beliau memeluk Islam bersama Khalid Al-Walid dan bersama Khalid dan Osman pada tahun 8 Hijrah. Beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi dan Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Antara sahabat yang tabi'i yang meriwayatkan hadis daripada beliau Ja'far bin Muttalib, Hasan Basri, Urwah bin Zubair dan ramai lagi. Beliau wafat pada tahun 43 Hijrah. Dia kata dia datang nak masuk Islam. Bila dia datang nak masuk Islam, maka dia berkata kepada Nabi, hulurkan tangan Tuhan untuk saya berbaiat. Jadi berbaiat, jadi ubsud, hulurkan tangan kanan Tuhan, yaminak, supaya saya boleh berbaiat. Bila Nabi hulur tangan nak berbaiat, dia tarik balik. Maka bila dia tarik balik, dia kata, aku ingin meletakkan syarat. Nabi tanya, ma tashtaritu hadha? Ma tashtaritu hadha? Kalau dari segi percakapan, dari segi bahasa muhawarah dia tak salah. Tapi kalau dari segi kaedah nahwu, ayat ni salah. Ayat ni tak tepat lah. Penggunaan ayat ni tak tepat. Jadi ulama nahwu cuba menggariskan balik untuk membetulkan ayat ni. Di sini ialah dari segi perbahasan nahwu lah. Saya bawa juga sedikit. Sebenarnya jarang saya bawa dari segi perubahan nahwu ni. Sebab nahwu ni kita kena mengaji baru boleh faham. Jadi maza, ma tashtaritu maza. Ma ialah tashtaritu maza. Tashtaritu maza. Dia kata apa syarat yang kau nak kenakan? Tashtaritu maza. Ma ni banyak, mo ni banyak. Mo ni banyak. Ma ni ma istifhamiyah, ma nafiyah, ma mausulah, ma mausufah, ma kafah. Innama tu ma kafah, ma soalan, ma istifhamiyah, ma ni persoalan. Ma rabbuk, ma rabbuka, ma rabbuka, ma rabbuk. Man tu man istifhamiyah lah. Ma taqulu, ma dia bawa. Ma taqulu fi hadzal rajul. Ma ni istifhamiyah. Masmukal karim, ma ismukal karim. Masmukal karim. Cuma kita baca wasal saja. Masmukal karim. Jadi dia adalah satu makna istifhamiyah. Alat istifhamiyah untuk menyoal. Dan istifhamiyah ni perlu berada di permulaan ayat. Apakah, siapakah, dia tak boleh duduk belakang. Mengikut kaedah Arab, huruf istifhamiyah ni mesti berada di depan sentence, di depan jumlah. Ma di sini ialah, dan ma ni pula, ma istifhamiyah dia ada dua. Istifhamiyah ingkari. Istifhamiyah ingkari. Ma bukan ma mutlak ma. Maka tidak perlu. Jadi kita kata kalau ma istifhamiyah yang secara umum dia tak boleh duduk depan. Kalau ma istifhamiyah ingkari, dia nak menafikan. Istifham ingkari ni nak menafikan perkara. Istifham bagi menafikan apa yang dijawab, yang diceritakan. Jadi maka kalau kita kata kalau ma mutlak mesti duduk depan. Ma istifham mutlak dia mesti duduk depan ayat. Kalau ma istifham ingkari tak perlu berada di hadapan. Jawapan ini adalah satu jawapan ilzami. Jawapan semua orang kena terima. Jawapan taslimi, tapi kadang-kadang orang satu jawapan yang orang terpaksa terima. Sebab ini kaedah. Dia kata aku tak boleh terima walaupun jawapan tu terpaksa aku terima. Tapi satu jawapan lagi, kalau kita nak menjawab soalan, kita jawab dengan dua keadaan. Satu, kita jawab ilzami. Satu jawab ilzami ni kita jawab yang mana orang terdiam dah dengan jawapan tu. Orang tak boleh nak pertikaikan. Orang kena terima jawapan tu. Tapi kadang-kadang kita kena jawab dengan taslimi. Kita jawab dengan tenang dan kita tak menafikan apa yang dia nafikan, tapi kita jelaskan penafian itu. Misalnya orang kata tidak, benda ni tak akan berlaku. Kita kata okey, tak berlaku, tapi ada beberapa keadaan mesti berlaku. Jadi kita tak menafikan penolakan dia. Cuma kita kata ni tak boleh, ma ni tak boleh duduk depan.
Dia kata tak, kita kata ma ni dia tak boleh duduk depan. Dia kena duduk depan bila ma mutlak saja, bukan ma istifhami. Kalau ma istifhami tak apa duduk tengah ayat pun. Begitu. Tapi itu jawapan iltizami, paksa orang terima. Satu jawapan. Jadi kita belajar ilmu munazarah. Munazarah ni bagus ilmu dia. Bila satu orang tu dia tahu, siapa nama kamu? Kita pun jawab, nama saya Hasnul Izam. Tinggal di mana? Tinggal di Kuala Lumpur. Asal mana? Kelantan. Kelantan kat mana? Pasir Mas. Jadi dia akan soalkan kita. Kita kena jawab. Tak habis. Jadi sekarang kita kena cari taktik. Kita belajar cari taktik. Biar kita jawab. Jawapan tu soalan dia. Biar dia disoal oleh kita pula. Biasa kan kita kata, siapa nama tuan? Hasnul Izam. Tinggal di mana? Pasir Mas. Pasir Mas kat mana? Punca lagi kat mana? Belakang sungai. Sungai tu mana? Sungai Kelantan. So terpaksa kita jawab satu-satu. Soal ni soalan mudah lah. Soalan yang ditanya terpaksa kita jawab. Orang tu seronok lah. Dia tekan kita dengan soalan. Kita terpaksa jawab. Sekarang kita belajar biar dia tanya, kita jawab. Jawapan itu dalam bentuk soalan. Tuan tinggal di mana? Dia tanya kita. Tuan tinggal di mana? Kalau aku kecek gini, aku duduk mana Oh, tuan ni mesti orang Kelantan. Cuba teka. Kelantan tu kat mana? Kita soal dia. Kita bagi satu jawapan. Dia tanya, tuan tinggal di mana? Kita kata di Kelantan. Kelantan kat mana? Dia akan tanya macam tu. Kita tak cakap macam tu. Kita kata, aku kecek gini ke? Aku kecek lagu ni ke? Mu tahu tak aku asam mana? Mesti Kelantan tu. Cuba teka. Kita tanya dia pula. Cuba teka. Kelantan tu kat mana? Pasir Mas. Jadi soalan tu. Jadi kita putar. Itu kita belajar. Dia panggil ilmu munazarah. Jangan belajar ilmu ni pada kepala biar orang lain. Kita belajarlah ilmu ni nak jawab dengan memberi soalan, dan soalan dijawab dengan memberi jawapan, dan dalam jawapan tu ada soalan. Okey, bagus. Tinggal di situ. Mana dah kita? Jawapan ini ialah dalam jawapan iltizami. Jawapan tasmi diterima maka ma tu betul. Okeylah, kita kata ma tu kita tak nafi ma ni duduk depan juga, kenapa? Tapi perlu berada di depan. Tetapi ada satu ibarat, ada tulisan ibarat iaitu ma istifhami. Ada juga ma istifhami yang tersembunyi di situ. Ibarat mahzuh. Mahzuh tu maksudnya tersembunyi, iaitu alif lam, alif istifhami. Ada alif istifham, hamzah istifham. Jadi di sini ada dua jumlah, dan maza juga ialah jumlah yang kedua. So saya sekarang tuan-tuan nak belajar pun pening kepala, tak payah pening lah. Saya saja nak cerita sikit-sikit saja. Tak payah sini, kita nak cari pada maksud ya, insyaAllah. Istifham. Okey. Islam menghapuskan semua dosa. Dia kata Islam ni menghapuskan semua dosa. Dia kata boleh, kalau kamu masuk Islam, Islam ni akan menghapuskan semua dosa kamu. Syarat dia, saya letak syarat, boleh tak dosa saya dihapuskan? Nabi kata tak, dengan Islam saja dosa kamu dihapuskan. Maksud dosa dengan hukukullah, hukukullah diampunlah. Jadi ampun dosa semua. Sedaplah dosa dia. Kalau dia buat salah dengan orang, terampun ke? Dia bunuh orang. Misal wa'yazubillah, satu orang non-Muslim tu dia bunuh orang. Nak selamat daripada bunuh orang, so dia masuk Islam. Sebab dosa dia terampun. Kita kata Allah mengampunkan dosa kamu ialah dengan dosa hukukullah, dengan dosa dengan Tuhan. Kamu buat salah dengan Tuhan. Tapi jika kamu buat salah dengan manusia, kamu telah membunuh orang, kamu mencuri hak orang, dengan masuk Islam, benda tu tak terlepas. Dosa tu tak terlepas. Dosa tu terlepas lah, tapi pembalasan dia tak terlepas, sebab kamu masih ada kaitan lagi di dunia ini. Jadi bila dosa hukukullah tu, dosa dengan Tuhan ampun, semua diampun. Tetapi dosa hukukul ibad tidak dimaafkan. Contohnya dosa membunuh orang.
hutang dengan manusia. Dua jenis dosa ini tidak dimaafkan. Contohnya, amanah perlu diselesaikan. Pinjamannya sebelum Islam, jual belinya, lain-lain semua itu perlu ditunaikan apabila dia telah memeluk Islam. Bukan dia masuk Islam, dia semua bebas, semua benda ni tak ada. Dia kena dengan Tuhan saja dia dimaafkan. Ada hukuk yang di antara hukukullah dan hukukul ibad. Sebelum ni saya dah sentuh sedikit tentang hukukullah dan hukukul ibad. Tapi ada satu perintah, dia duduk dua-dua. Tengok satu sudut, dia dari sudut hukukullah. Tengok satu sudut, dia sudut hukukul ibad. Begitu. Contohnya, orang yang berzina dan mencuri. Berzina, mencuri. Sebab dia berzina dan mencuri. Kita tengok di sudut hukukullah, dia telah langgar hukum Tuhan. Tetapi melibatkan orang lain, melibatkan hukukul ibad. Satu, dia langgar hukum Allah dengan berzina atau mencuri. Satu orang tadi dia langgar hukum Allah dengan berzina dan mencuri. Itu dari sudut hukukullah. Tapi mencuri ini dia melibatkan orang lain. Itu hukukul ibad. Zina ni dia dia telah merosakkan orang lain. Jadi dari sudut dengan Allah, satu sudut dengan hamba. Okey, dalam zina dia telah merosakkan kehormatan seseorang. Begitu juga dengan mencuri, dia telah mengambil harta orang tanpa hak. Tetapi dia tidak didakwa di dunia. Tapi orang tak tahu kan, kesilapan tu orang tak tahu. Didakwa di dunia, insya-Allah dengan memeluk Islam dosanya akan diampun. Dosa ni juga diampun sebab dia tak didakwa. Tapi kalau setelah didakwa, dia sebelum masuk Islam dia didakwa, tetap dosa, perintah tu on. Hukuman itu on, mesti dijalankan. Perintah itu on dan masih lagi dijalankan. Begitu juga dinyatakan dalam hadis, untuk mereka yang berhijrah dan menunaikan haji, semua dosa mereka dimaafkan. Tetapi ulama mengatakan untuk haji dan hijrah, tanpa bertaubat, dosa-dosa yang dimaafkan itu adalah dosa-dosa kecil sahaja. Jadi haji dan umrah, kalau Islam habislah dosa besar apa semua dia lakukan habis. Tapi kalau haji dan Islam, haji dan umrah, ulama bahaskan lagi, dosa besar tak ampun tanpa bertaubat. Sebab apa? Ayat innal hasanati yuzhibnas sayyiat, zalika, sesungguhnya amal-amal kebajikan. Sebab ayat ni turun bab sembahyang, seperti contohnya sembahyang ini menghapuskan kejahatan. Perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang yang mau ingat. Dosa-dosa di sini ialah dosa-dosa kecil sahaja terampun. Sayyiat ni alif lam tadi, alif lam di sini alif lam ahdu zihni. Alif lam ahdu zihni. Alif lam ahdu zihni. Maksud daripada ayat ni, hasanat tadi bila kita bahaskan dalam bab-bab yang lain, dalam ayat-ayat yang lain, dalam hadis-hadis yang lain, as-sayyiat ni maksudnya dosa kecil saja. Maksudnya Allah membebaskan dosa kecil sahaja. Ada sebahagian ulama berpendapat semua dosa terampun. Ada juga sebahagian pendapat itu tapi bukan pendapat jamhur. Berdalilkan, tapi ada dalil dia lah. Sebab apa? Berdalilkan doa Nabi di hari Arafah. Nabi doa bila Nabi sampai di Arafah. Nabi doa. Sebab Nabi wukuf di Arafah. Semasa nak wukuf di Arafah, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, mereka tak wukuf di Arafah, mereka wukuf di Muzdalifah. So Nabi merintangi adat. Bila Nabi buat hajatul wida, jadi orang-orang duk tengok apa yang Nabi buat. Orang tak akan dia tengok Nabi buat. Jadi orang-orang Quraisy ni dia anggap orang-orang bangsa-bangsawan. Dia tak wukuf, walaupun dia haji cara jahiliah dulu, dia tak wukuf di Arafah. Orang-orang Quraisy ni dia wukuf di Muzdalifah. Jadi Nabi sampai di Arafah, Nabi wukuf di Arafah. Lepas Arafah kita nak pergi Muzdalifah. Haji kan kita daripada Arafah kita nak pergi ke Muzdalifah, lepas tu nak pergi ke Mina. Begitu. Masa di Muzdalifah, daripada Muzdalifah kita pergi Mina. Mina tu kita nak melontar tu, Jamratul Aqabah tu. Lepas tu 3 hari melontar tu, kita sama ada nak buat nafal awal atau nafal sani. Tu macamlah dia lebak hukum haji lah pula. Jadi Nabi bila sampai di sampai di Arafah, Nabi wukuf di Arafah.
dan Arafah selepas Zuhur tu sampai malam, tengah malam bertolak ke Muzdalifah lah. Boleh 12 malam boleh dah. Dan 12 malam bila sampai Muzdalifah boleh pergi melontar dah bagi mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi tak, dia kena melontar pagi juga. Pagi juga dia tak boleh melontar. Dia melontar, dia tak boleh pada pukul 12 malam. Untuk melontar Jamratul Aqabah tu, untuk melontar rukun tu. Tu melontar syarat bila di Mina 3 hari tu melontar tadi. Khair. Jadi Nabi duduk di Arafah, Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, ampunlah semua umat aku, ya Allah. Ampunlah semua umat aku. Nabi doa supaya umat dia diampunkan dosa-dosa umat. Allah kata, ya ampun, masih zalim. Cuma orang zalim tak diampun. Orang yang menzalimi orang lain tak diampun. Nabi sedih sebab Nabi doa untuk umat supaya diampunkan dosa-dosa umat. Bila Nabi sampai di Muzdalifah, Nabi doa lagi. Nabi kata, ya Allah, orang zalim pun ampun juga, ya Allah. Nabi doa lama. Nabi doa berjam-jam. Nabi kata, ya Allah, orang zalim pun doa ampun juga, ya Allah. Ampun juga orang zalim ni. Maka Allah kata, ya Muzdalifah, Allah terima doa. Ya, orang zalim dimaafkan. Jadi semua dosa diampunkan kecuali dosa penzalim. Berdasarkan semua ini, dosa-dosa kecil dan dosa besar dimaafkan atas dasar haji tadi. Selepas itu Nabi berdoa di Muzdalifah. Jadi semua orang ampun dosa belaka kecuali orang zalim saja. Dan Nabi berdoa di Muzdalifah agar orang zalim juga diampunkan. Maka di sini Allah terima untuk mengampunkan dosa si penzalim juga dengan syarat dimaafkan oleh yang dizalimi. Orang-orang mazlum, orang-orang mazlum siapa orang-orang maka di sini Allah Taala telah terima untuk mengampunkan dosa si penzalim juga. Allah kata di Muzdalifah Nabi doa, tapi Allah Taala kata boleh, aku terima doa, aku terima. Zalim pun, penzalim pun aku terima, tapi syarat saja dia kena minta maaf dengan orang yang dizalimi. Mengikut kebiasaan, tapi biasanya lah sebelum kita pergi haji, bila kita berhijrah, ataupun belum kita menunaikan haji, belum kita pergi umrah, kita ni mesti bertaubat dulu. Kalau pergi-pergi, nanti kamu kan tak pergi haji. Sabar dulu, aku tak sampai masa, tak sampai seru lagi. Takut nak pergi haji ni. Takut. Sebab apa? Tak taubat lagi. So kita bertaubat dulu. Kita bertaubat dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. H3O. Nama saya dalam saintifik ialah H3O. Apa dia H3O? Hasnul Hizam Hamzah. H3O, hydrazonium ion. Air campur hidrogen. H3O. Saya memperkenalkan masa saya sekolah, nama saya H3O+. H3O+. Hasnul Hizam Hamzah. O kosong, tak ada apa. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita sampai dah. Kita dah sampai di hadis itu, insya-Allah. Nanti esok kita akan sambung pada rukun-rukun agama. Jadi H3O+ tu dia ada plus tu, dia ion positif tu. H3O+. Okey, tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan boleh bagi show lah. Esok saya nak minta show tuan-tuan bila kita nak buat. Jadi senang saya nak buat keputusan dah. Bila kita nak buat, tuan-tuan tak ada show lagi, tuan-tuan boleh kemukakan show, dan saya nak tengok ramai macam mana, dan kita boleh buat keputusan. Masa di FB ni lah saya akan buat keputusan. Mungkin esok atau lusa saya akan buat keputusan. Kita dah hari yang ke-25 dah hari ni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima saya dan tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan saya dan tuan-tuan semua, insya-Allah. Barakallahu li. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kecenderungan saya pun begitulah. Kita raya hari Ahad, so Sabtu Ahad selepas tu kita buat. Jadi kita tak dalam mood raya tak cuti tu, tuan-tuan tak cuti pun kan, hari raya tak hari raya pun tapi masih seronok lagi kan. Masih ada lagi. Tapi insya-Allah pengajian kita saya syorkan kita berhenti hari raya pertama kita tak ada kelas lah. Yang ni kita tak ada kelas lah. Kita tak ada kelas. Tapi hari raya kedua tuan-tuan tak ke mana dah, tak boleh nak ke mana dah. Tu masih PKPB lagi. So kita belajar juga hari raya kedua, kita boleh iman ni kita masih sambung lagi lah. InsyaAllah kita boleh iman masih hari raya kedua. Saya dah nak saya dah mulakan balik. Boleh insyaAllah. Tuan-tuan nak ke mana pun okey lah, boleh dengar selepas tu. Tapi saya nak mulakan sebab banyak nak share dengan tuan-tuan supaya Allah SWT bagi manfaat pada tuan-tuan dan bagi kebaikan pada saya supaya saya berkongsi dengan tuan-tuan. Wallahualam.